kalau kau nak tulis ni, of every atom of the element pun boleh diterima. So ada 3 points ini, awak boleh dapat 1 markah untuk definition untuk proton number. Okay, Sofa boleh ke? Boleh, So, madam. boleh. Boleh, madam. Okay, very good. So saya nak semua marking ya, semua marking supaya jawapan tutorial awak sentiasa ada dan awak tahu jawapan yang betul. Okay, so untuk nuclear number pula, so tadi saya kata proton dengan neutron berada dalam nukleus. So nukleus, nukleon. Jadi maksudnya nuclear number tu adalah hasil tambah bilangan ni proton dengan neutron ni. Yang tu yang akan menjadi nucleon number. Jadi kawan awak tulis total number of proton and neutrons. Tapi and neutrons, okay. And neutrons in an atomic nucleus. Okay, in an atomic nucleus boleh diterima. Dia guna ayat yang ringkas. Kalau awak nak guna ayat yang macam satu-satu, awak bagi tahu the total number of proton and neutron berada di mana tu? Berada di dalam nucleus. Okay, berada di dalam nucleus. Okay, berada di dalam nukleus. So kita tulislah in the nucleus. Okay, in the nucleus. Okay, yang ni 1 point. In the nucleus ada, baru dia kata in an atomic. Okay, ataupun of an atom. Okay, of an atom. Jadi maksudnya dia kena ada 3 keywords tersebut. Okay, so Fah boleh ke nuclear number? Boleh. Okay. Boleh. Other word than nuclear number apa? Dalam kuis saya Sagi tu ada Mass nama number. selain nuclear number. Yes, very good. Mass number. Okay. So awak kena tahu lah ya sinonim name. Okay. Kalau proton number? Nama lain ni apa? Atomic number. Yes, very good. Okay, ni semua salin ya supaya nanti awak boleh dapat jawapan dia betul lah. Okay. Okay, so sekarang ni isotopes. Okay, isotopes tu apa pula? So isotopes dia mesti ada atoms. Maksudnya dia kena ada S Kalau awak tertulis atom je, without S memang dah salah dah. Sebab isotop ni adalah atom. Okay, atom tu contohnya apa awak? Okay, atom kita ada contoh, kita kata magnesium. Magnesium tu satu atom lah. Tapi magnesium yang dalam periodic table tu pula awak, kita ada magnesium 24. Jadi kalau magnesium 24 itu kita kata atom. Tapi kalau isotopes ni, dia adalah atoms. Maksudnya dia lebih daripada satu atom. Sebab apa? Sebab isotop ni dia ada lebih daripada satu mass number. Okey, jadi maksudnya dan dia mesti terdiri daripada elemen yang sama. Jadi kalau magnesium, kita bercakap tentang satu lagi atom magnesium. Okey, so magnesium dia ada mass number 24, 25 dan magnesium 26. Ini maksud isotopes. Okay, isotop adalah atoms, lebih daripada satu atom. So sekarang ni kalau untuk magnesium kita ada 3 atom yang terdiri daripada elemen yang sama. So magnesium elemen yang sama lah. Kalau saya bercakap tentang magnesium dengan sodium, itu elemen berbeza. Okay, and then dia kata ada apa? Same number of protons. Okay, same number of protons ni. Okay, ini satu lagi benda yang awak kena tahu ya. Dekat matrik ni, kita bagi dekat awak list of constant variables and atomic mass. Dalam periodic table tak diberi. Jadi kat mana nak dapat benda ni? Tu dalam link. My link tu ada. Lepas tu saya dalam kita punya group juga saya ada letak, so awak boleh download. Saya harap sangat awak boleh download, letak kat phone. Kalau awak ada komputer, letak kat komputer. Kalau tak ada, kalau awak ada printer, make sure awak print. Senang cakap, dia sentiasa ada bila awak nak buat soalan tutorial. Okey, contoh ya, tadi saya cakap tentang magnesium. Okey, so table of relative atomic mass akan diberi dalam exam ya. Okey, so sekarang ni magnesium. So untuk table ni kita ada apa? Kita ada elemen Okey, so ni magnesium. Kalau kita nak tulis simbol dia apa? Mg. Okey, kat sini juga diberi proton number. So inilah dia. So awak boleh simply cari dekat sini je proton number.
And then relative atomic mass dia 24.3. Actually 24.3 ni adalah nilai bila kita cari average atomic mass. Kenapa kita nak cari average atomic mass? Sebab isotop ada lebih daripada satu atom. So bila ada lebih daripada satu atom, kita kena cari average. Average tu yang awak buat soalan tutorial tu, yang kiniki tu. Okay, so bila dapat macam 24.3, so dia menghampiri siapa? Dia menghampiri isotop 24. Sebab itulah dalam periodic table, magnesium, dia ambil magnesium 24. Sebab dalam dunia ni, magnesium 24 lebih banyak nilai dia berbanding magnesium 25 dan 26. Itu maksud dia. Ya. Okay, jadi sekarang ni, okay. So sekarang ni kawan awak tulis ni having the same number of proton. Jadi proton kalau untuk magnesium tadi kita check ada berapa? 12. So 12, magnesium 25 pun 12, magnesium 26 pun 12. Jadi maksudnya itu kata have same number of proton. Cuba tengok proton sama. Yang berbeza tu apa? Yang berbeza tu adalah mass number. Ataupun kalau kita tak mau kata mass number, kita kata but different number of neutrons. Ini pun betul juga. Kenapa different number of neutron? Sebab kita tahu kalau dalam atom kita boleh mencari subatomic particle. Sebelum ni ada student tanya saya kan, soalan nak buat soalan melibatkan subatomic particles. Okey, subatomic particles ni merupakan proton, neutron dan juga elektron. Okey, kalau dalam satu atom, macam ni kan tadi saya tunjuk, proton dengan neutron ni berada dalam nukleus. So elektron ni berada kat luar. Elektron ni negative charge, proton positive charge, neutron neutral. Okey, di dalam atom. Jadi kalau kita nak cari neutron, okey, kalau saya fokuskan dekat magnesium 25 contohnya ya. Okey, jadi proton dalam magnesium 25 ada berapa? Ni kat bawah ni. Okey, so 12. Macam mana nak cari neutron? Nak cari neutron mudah sahaja, iaitu nucleon number tolak proton number. Jadi nukleon adalah hasil tambah proton tambah neutron. Jadi nak cari neutron, hanya ambil nukleon number tu berapa? 25 tolak 12, awak akan dapat berapa? 13. Jadi neutron dia 13. Okey. So kalau kat sini elektron pula berapa? Elektron pula adalah sama dengan proton sekiranya atom ni atom neutral. Macam mana kita kata atom? Atom mestilah neutral kan. Kalau ion baru ada charge. Kalau yang ni semua atom lah. Atom dia tak ada charge kat tepi ni. Bila tak ada charge, maksudnya charge dia kosong. Macam mana nak cari charge? Okey, charge ataupun oxidation number adalah, awak boleh simply guna formula proton tolak elektron. Okey, ini cara dia. So, apabila atom, proton dia akan sama dengan elektron. Jadi 12 tolak 12 kosong, sebab tu dia tidak ada charge. Okey, semudah itulah. Okey. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok isotop ni, kalau isotop magnesium 25, neutron dia tadi ada, kita cari sebanyak 13. So kalau magnesium 24, 24 minus 12, 12 neutron dia, ni neutron and then 26 tolak 12, 14. So boleh nampak kan kat sini kan, yang berbeza adalah neutron, yang sama adalah proton. Tapi apa lagi yang berbeza? Ni mass number juga berbeza. Jadi maksudnya ada dua definition lah, sama ada awak nak tulis. Isotop tu adalah atoms of the same element that have same number of proton in their nucleus. Okay, kena ada in their nucleus, but different number of neutrons, ataupun awak kata but different number of but different nucleon number. Okay, but different nucleon numbers. Ni pun boleh juga, ataupun different mass numbers pun boleh juga. So far boleh terima ke apa itu isotopes? Boleh ya. Boleh ya. Okay, good. Okay. Alright, so kena faham betul-betul. Sekejap lagi ada quiz. Okay, so sekarang ni untuk soalan berikutnya ya. You are given with species P, Q, R, S and T. Okay, kat sini, okay, cuba tengok.
Okay, so spesies dia kalau soalan tu, okay ni kita tengok contoh kawan awak ni lah, dia ada soalan dekat sini, so kita boleh tunjuk. Okay, so ada P, Q, R, S and T. So when you are given with untuk species P ni ada proton number ada 1. Macam mana cara kita nak tulis isotope notation dia? Yes, kita tulis kat bawah tu. Sebab cara nak tulis isotope notation, kalau kita ada elemen X, okay, atas tu kita guna apa awak? A ke Z? Atas kiri. Atas kiri A. Yes, A. And then bawah Z. Betul? Okay, so ini isotope notation. Isotope notation. Okay, X ni adalah boleh jadi sama ada atom atau ion. Okay, untuk isotope notation. Kalau isotope adalah atoms. Kalau isotope notation, X tu boleh jadi atom atau ion. Nah, ada beza nah. Okay, so sekarang ni untuk X tu atom atau ion, A ni adalah dia punya nukleon number. Okay, Z adalah Proton number. Yes, very good. Proton number. Okay, jadi sekarang ni proton dia dah bagi 1. So kawan awak tulis betul tak ada 1 kat situ? Betul. And then elektron dia ada 1. So maksudnya bila proton dengan elektron sama, maksudnya ada charge tak? Tak ada. Tak ada. Tapi dia punya mass number dia betul tak ni? Kosong dia tulis ni. Betul tak? Salah kan? Okey, so sepatutnya jawapan yang betul apa? 1. Yes, sepatutnya P, proton number dah 1, nukleon number adalah hasil tambah proton tambah dengan neutron. Okey, hasil tambah 2 ni baru jadi nukleon number. Sebab nukleon number tu adalah bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Okey, so salah. So sepatutnya 1, 1 baru betul. Okey, so check ya. So siapa yang salah make sure buat pembetulan. Okey, kita tengok Q pula. Q, elemen dia tulis Q betul. And then dia tulis proton ada 79. Betul tak 79? Betul. Okey, betul tak dia punya mass number dia 196? Betul. Okey, sebab hasil tambah neutron dan juga proton. Okey, so ni betul. Okey, untuk R. Dia tulis 17 sebagai proton. Betul, 17 diberi. Nukleon number 37. Betul tak? Betul. Okey, ni betul. Okey, untuk S. Betul tak isotop dia macam ni? Salah. Tak, salah kan? Sebab apa salah awak? Apa yang tak ada? Tak ada charge. Yes, very good. Tak ada charge. Okay, proton number given 34. Bila elektron given 36, bermaksud elektron lebih ke kurang? Lebih. Yes, elektron lebih sebanyak 2. Jadi bila nak cari charge tadi saya kata charge sama juga proton tolak neutron. Jadi proton dia sama dengan 30 mana dia? Okey, proton dia sama dengan 34 tolak 36, awak akan dapat negatif 2. Betul tak? Okey, cuma charge kita letak sign di depan nombor. Kalau kita nak tulis oxidation number pada elemen, okey, untuk ion tersebut kita kena tulis sign di belakang nombor. Jadi maksudnya kat sini sepatutnya dia ada 2 negatif. So waktu saya duk check tu ada juga yang tulis negatif 2. Kalau negatif 2 salah, dia sepatutnya 2 negatif baru betul. Okey. So kalau awak patut tulis kat sini S, lepas tu ada 79, kat sini 34, lepas tu sini 2 negatif baru betul. Okey. Okey, so yang ni salah lah. Kawan awak tak ada charge. Saya tengok yang bawah ni pun tak ada charge juga ni Okey, ini pun tak ada charge juga. Okey, sepatutnya kat sini 2 negatif. Okey, and then untuk T pula. Betul tak kawan awak yang bawah ni tulis? Proton dia 13, betul. And then mass number dia 27, betul. And then T dia
Salah kan? Salah. Sebabnya proton tolak elektron, jadi maksudnya charge dia akan jadi 3 plus. yes, 13 tolak 10. So akan dapat plus 3. Cuma kita kena tulis kat sini 3 plus baru betul. Okay, kena ada oxidation number. Okay, so far boleh terima? Boleh, madam. Boleh alright, good. Okay, so sekarang ni kita tengok pula berikutnya. Complete the table below. Okay, yang ni ada yang tak tulis dekat sini ya. Yang soalan tu dia bagi macam ni. Okay, so soalan ni dia bagi ada tanda soal ni. Awak kena isi kat sini awak kena isi kat situ. Okay, kalau macam ni kawan awak tak dapat lah untuk nuklear simbol dia sebab dia tak isi yang bahagian ada tanda soal tu. Okay, so kita tengok kawan awak yang ni. Okay, dah diberikan negatif 1 sebagai charge, so dia nuklear simbol pun dah diberi dah. Kita just nak cari proton number. So proton number betul 35 awak mark. Lepas tu number of neutron betul 44. Macam mana kita tahu? Sebab 79 tolak dengan 35. So akan dapat 44. Ni untuk nak cari neutron. Okay. And then untuk yang number of electron 36 sama bukan sama lebih satu daripada proton sebab kita ada negatif 1 bermaksud elektron lebih. Okay, kenapa elektron yang lebih? Sebab negative charge. Elektron carry negative charge. Kalau yang lebih tu positif, bermaksud ion tu akan jadi positive charge sebab bilangan proton yang lebih. Bilangan proton bawa positive charge. Okay, macam tu. Okay, so maksudnya kalau macam ni awak tengok ion ni kan Fe2+. Awak tengok charge dia, 2 positif. Maksudnya dia mesti terlebih, dia mesti kurang 2 elektron ataupun proton mesti lebih daripada elektron sebab proton positive charge. Ini positif ion. So maksudnya proton lebih lah. Okay, jadi charge dah diberi, number of proton kita ada 26. Jadi number of electron mestilah kita akan dapat lebih kurang 2. Jadi dia akan dapat 24. So ini betul. So number of neutron, bila mana kita ambil 56 ni, kita tolakkan dengan number of proton given kat sini. So 56 tolak dengan 26 dapat 30. Okay, very good. Okay, next dia bagi 11 and then atas ni kan dia ada tanda soal kan dalam soalan tutorial awak. So sekarang ni dia bagi kat kita proton number 11. So neutron 12. Jadi of course lah mass number kita akan dapat 23 macam ni. Okay, and then charge tak payah tulis no charge lah, tulis je kosong. Okay, tulis nombor kosong. And then number of electron, okay, sebab tak ada charge kosong, mestilah dia punya proton akan sama dengan bilangan elektron. Okay, good. Okay, settle untuk soalan nombor 1. So buat pembetulan, ramai yang salah kat sini untuk charge. Okay, and then soalan nombor 2, dia kata state the number of subatomic particle. Okay, again, just now said subatomic particles are proton, neutron and electron. Okay, so when you are given with silicon 28, so ini salah satu cara penulisan lagi untuk isotop. Ya, so selain kita tulis isotop tu Si, kita tulis elemen dan kita tulis 28 ke atas. Ini cara tulis isotop. Bukan isotop notation Kalau isotop notation dia ada proton number kat bawah tu. Ni isotop. Dia beza. So boleh take note sikit. So kalau isotop, okay, contoh kalau magnesium kita boleh tulis magnesium 24 ataupun kita tulis magnesium macam tu cara penulisan dia. Tapi kalau isotop notation, dia kena ada proton number. So 24 dan 12. So hopefully awak boleh take note lah benda ni. Okay, so that awak tak confuse cara penulisan. Okay. So sekarang ni kalau proton number kat mana nak cari? Dalam relative atomic mass table. So kita dah ada silikon, awak awak rujuk relative atomic mass table. Okay, silikon, awak tengok dekat sini mana dah silikon. Si. Ni silikon. Okay, silikon, ni Si kan. So berapa proton number dia?
14. Sebab tu silikon tu 28 kan. Okey, ni 20, dia guna 28. Untuk isotop punya penulisan kita guna whole number ya. That's why 28, dia tak jadi 28.1. Okey. So proton number tadi 14. Betul lah. Okey, and then dah dia punya mass number 28. Nak cari neutron, 28 tolak 14 lah, dapat 14, betul. Cuma kat sini dia kurang elektron. Okey, elektron kena tulis. Sebab elektron juga merupakan subatomic particle. So elektron sama dengan proton sebab ini adalah atom. So 14 jugalah. Okay. Okay, and then bromine 79. So proton number 35. Okay, kalau awak rujuk relative atomic mass table tadi 35. Okay, and then number of neutron ambil je 79 tolak 35 dapat 44. So elektron sama dengan proton, so 79. Okay, C. Okay, dia kata phosphorus atom that has 70 neutron. So dia dah bagi neutron kan? So neutron 17 lah. Proton number rujuk dekat relative atomic mass table tadi. So phosphorus kalau kita rujuk, dia ada 15 proton. Ya, sorry. Ya. Yang B tu elektron dia 35 macam. Saya tulis. Oh ya, thank you. Ni kan 35, saya dah terambil mass number pula. Okay, thank you so much. Okay, so 35. Okay, good. Okay, now kita tengok pula phosphorus ya. Okay, 17. So yang ni pun 17. And then proton number, kita tengok relative atomic mass table tu. Kalau untuk phosphorus, dia ada proton sebanyak 15. So elektron dia berapa, Wak? 15. Yes, elektron sama dengan 15 jugalah. Sebab atom, proton sama dengan elektron. Okay, and then untuk iodine. Iodine dia ada 72 neutron. So ni dah adalah 72 proton number. Kalau kita rujuk relative atomic mass table dia 53. So elektron dia juga akan jadi 53. Okey, mark ya. Okay, sampai sini ada soalan tak? Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Okay, very good. Okay, next question. Untuk menulis, faham Alright, good. Okay, number 3, relative atomic mass. Apa itu relative atomic mass? Okay, so kalau definition dalam bentuk ayat ya, relative maksudnya kita nak compare. Kalau atomic mass, okay. Ini pemahaman saya nak bagi kat awak. Okey, kalau atomic mass, awak boleh salin ya pemahaman ni. Atomic mass, contoh. Atomic mass of magnesium. Okey, so dia punya atomic mass of magnesium. Kalau kita nak compare dekat situ, magnesium adalah 24. Okey. Okey. So sekarang ni kalau dia kata relative atomic mass, okay, and then atomic mass dia ada unit. Okay, macam mana kita nak tahu yang atomic mass of magnesium 224? Awak tengok dekat list of constant variables and relative atomic mass lah. Okay, ni magnesium ni nampak dia 24.3, maksudnya kita ambil whole number dia 24 lah. Okay, dekat sini, ini relative atomic mass ni. Relative atomic mass, unit dia adalah AMU kat sini ya. A stands for atomic, M mass, U unit, atomic mass unit. Kita boleh guna juga sebagai unit. Okay, jadi maksudnya kalau saya kata atomic mass untuk magnesium, awak tengok sini 24.3. Okay, so awak boleh direct ambil 24.3 pun boleh. Okay, kalau dia bagi whole number 24, ambil 24 lah. Okay, so sekarang ni 24.3, contoh macam ni, AMU. Okay, kalaulah dia kata, kalau relative atomic mass ya, beza dia. Relative atomic mass of magnesium. Relative kat sini means kita compare. Okay, kita compare. Kita nak compare dengan siapa? Kita nak compare dengan carbon 12. Okay, compare with carbon 12. Kenapa kita nak kena compare dengan carbon 12? Sebab carbon 12 merupakan elemen yang paling stable. That's why carbon is chosen untuk kita jadikan dia standard lah untuk kita compare ya. Okey, jadi kalau awak nak cari relative atomic mass of magnesium, jadi kita akan compare maksudnya atomic mass
of magnesium kita compare dengan 1/12 of carbon 12. Mass of carbon 12. Okay. Mass of carbon 12. Okay, mass of carbon 12. Jadi tadi atomic mass of magnesium kita tadi berapa? 24.3 ada unit AMU. Jadi kalau kita compare dengan 1/12, 1/12 darab carbon 12 punya mass. Berapa carbon 12 punya mass? Kalau awak tengok, yes, relative atomic mass table, carbon 12 punya mass adalah 12 AMU. Okay, jadi sekarang ni kita boleh cancel lah. 12 ni kita cancel dengan 12. Unit kita cancel dengan unit. Jadi awak akan dapat nilai yang sama, cuma bezanya tidak ada unit. So 24.3. Itulah reason kenapa relative atomic mass tidak ada unit. Sebab awak compare dengan carbon 12. Okey, jadi untuk menjawab kepada penulisan ni, awak boleh bagi sama ada dalam ayat macam ni, a mass of one atom of element, okay good, one atom of element compared to 1/12, mass of one atom carbon 12 with the mass of 12 AMU. Okay good, tu dalam bentuk ayat. Kalau awak tak nak bagi dalam bentuk ayat, awak boleh bagi dalam bentuk macam ni. Okay, awak boleh bagi dalam bentuk macam ni. Sebab tu saya bagi pemahaman dulu tadi ke awak. Benda apakah ini? So, awak boleh bagi macam ni lah. So, relative atomic mass of atom. Awak gantikan magnesium ni dengan atom. So, awak kata mass of atom. Okay, one atom of element over 1/12 of mass of carbon 12 pun boleh juga bagi dalam bentuk penulisan macam ni. Okay. Untuk relative molecular mass. Okay, relative molecular mass beza dia adalah kalau atomic, satu atom lah. Kalau molecular mass, maksudnya untuk molekul je lah. So, the ratio of the average mass of one molecule of element. Okay, itu beza dia. Ni kawan nak tulis one molecule, betul? Of compound compare to, okay, compare to dengan 1/12 of mass of carbon 12. Ayat senang cakap, ayat dia sama je macam relative atomic mass, cuma tukarkan atom tu kepada molekul. Okay, tu sahaja beza dia. Supaya boleh terima ya. Okay, maksudnya kalau dalam ni kita tukarkan ini sebagai molekul. Okay, kalau relative molecular mass, yang ni pun kita compare. Okay, kita compare mass of a molecule. Okay, kita mass of a molecule. Tukar yang tu je. Kalau dia minta molecular mass. Okay, soalan seterusnya. Okay, relative atomic mass. Soalan nombor 4. Oh, bukan. Soalan seterusnya dia kata state the number of proton and neutron. Bukan. An atom X tu. Okay, kita tengok contohkan awak yang ada soalan ni. Okay. Dia kata an atom X is twice as heavy as one carbon 12 atom. Calculate the relative atomic mass of element X. Okay, ni soalan dia. Dia kata X ni 2 kali lagi berat daripada carbon 12. Carbon 12 punya berat adalah 12 AMU. Kalau dia 2 kali lagi berat, 2 darab 12 AMU je lah. Faham And then dia tanya calculate relative atomic mass. Okay, yang ni, okay, ni kan awak tulis kat bawah ni. Ni yang ramai sangat bagi kat saya macam ni. Kalau awak tulis macam ni je, memang cara penulisan dia salah. Sebab apa tau? Yang pertama sekali dia tak ada subjek. Apa yang 2 darab 12 ni? 24 ni apa? Tak ada unit dah. And then ni pula benda apa? Ni pula benda apa? Sebab apa tahu? Sebab tidak ada subjek. Untuk chemistry, jawapan akhir bukan segala-galanya ya. Dia ada markah juga untuk jalan kerja ke atas. So, because of PSPM kita tak tahu lagi sama ada objektif atau subjektif. So, awak kena prepare lah. Okay, so kalau objektif tak ada masalah. Kalau awak tanya, ada pelajar tanya saya, Madam, kalau nak cari relative atomic mass, nak kena cari dulu tak average? Tak payahlah. Direct, sebab soalan objektif kita nak jawab akhir je. Tapi kalau soalan subjektif, awak kena tulis satu-satu. Macam mana cara nak tulis satu-satu tu? Awak kena tulis dululah nak cari average atomic mass. Okay. Okay, mana ke jawapan kawan awak ni? Okay.
Macam ni. Okay. So dia tulis dulu atomic mass. So atomic mass adalah dia kata 2 kali daripada 12. Okay, tulis dulu unit 12 apa? 12 AMU sebab carbon 12 punya mass adalah 12 AMU. Baru awak akan dapat jawapan dia mass untuk elemen X, atomic mass of X. Okay, itu subjek dia. Dapat sebanyak 24 AMU. Kalau macam ni baru diterima awak. Sebab ada subjek dan ada unit. Okay, then baru dia tanya calculate relative atomic mass of X. So, relative atomic mass kita mesti compare dengan carbon 12. Ni kalau awak bagi ni. Jadi, awak simply ambil balik ni 24 MMU sebab dia kata relative atomic mass punya formula mass of one atom of element. Mass mesti kena ada unit AMU. Okay, ni kawan awak tulis betul tapi cuma penulisan dekat sini ni tak tepat. Sepatutnya tadi kat atas ni ada 24 AMU. So patutnya sini ada 24 AMU. Okay. And then 1/12 daripada karbon 12. 12 pun juga ada AMU. Disebabkan kita cancel ni lah jawapan akhir sekali 24 tanpa ada unit. Okay, boleh faham ya? Boleh, madam. Okay, very good. So, siapa yang salah cara penulisan tu, make sure buat pembetulan. Okay, and then soalan nombor 4, dia minta kita cari elemen Mg consists of 3 isotope. Dia bagi kat saya magnesium 24, 25, 26. Okay, and then dia kata the relative atomic mass, dia bagi kat kita 24.3 ni kan awak tulis ni. Soalan dia, which is the most abundant isotope of magnesium? Okay, so 24.3 ni menghampiri 24. Jadi maksudnya most abundant ni maksudnya isotop yang paling banyak wujud. Okey, yang paling banyak wujud adalah magnesium 24. So betul. Kalau awak dapat 26.8 ke average atomic mass dia, jadi kita ambil yang magnesium 26 lah. Tu cara dia. Okay, state the number of proton and neutron of the isotope. So for magnesium 24, so mass number dah 24, proton number awak boleh refer dekat table tu akan ada 12. So neutron dia just ambil 24 tolak 12, awak akan dapat 12. Okay. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 5, average atomic mass of zirconium. Okay, so question given dekat kita, okay, dia bagi dalam bentuk elemen, dia bagi percentage abundant. Ni dia, kau nak punya soalan, okay. Dia bagi dalam bentuk percentage abundant macam ni. Okay, kita tahu, untuk mencari average atomic mass, dia ada formula. Formula dia apa? Okay, formula dia macam ni kawan awak tulis ni. Okay, ni kawan awak tulis. Tapi tidak, kalau cara penulisan macam ni pun salah sebab apa? Ni apa? Subjek dia apa ni? Subjek dia apa? So bila tak ada subjek kita tak terima. Okay, dia kena ada subjek. Okay, kita check kawan awak yang bawah ni, dia ada subjek ke tidak. Okay. Mana jawapan dia? Okay, so dia ada subjek, dia tulis average atomic mass. Okay, very good. And then formula dia tak tulis. Okay, kawan-kawan awak yang tulis kat atas tu ada. Okay, formula dia actually kita ambil daripada sum of QI/MI over sum of QI. Okay, untuk QI ni adalah abundance ya. Abundance. Untuk MI adalah isotopic mass. I stands for isotopic, M mass lah. Okay. So sekarang ni kita hanya perlu darab sahaja. So dia bagi kat kita isotopic mass dia 89.9043 darab dengan mass given 51.46. Carilah daripada formula yang Miki ni. So dapat, and then total percentage dia mesti 100. Sebab apa? Sebab abundance dia bagi dalam persen. Kalau persen maksimum mesti 100. Kalau abundant dia bagi satu ada 5, satu ada 3, satu ada 2. Awak tambah semualah 5 tambah 3 tambah 2.
Hello. Oh. Okey, itu saja. Awak sorry, saya tertekan N. N kita punya ni. Awak terkejut. Saya tertekan tiba-tiba, dah kenapa saya tertekan. Okey. So, okey. So, boleh nampak so, ni jawapan dia. So, relative atomic mass. Kena ambil, nampak ke screen? Nampak. Okey, so relative. Okey, so 91.27. Okey, bahagi 1/12 darab 12. So, tanpa unit lah. Last sekali. Ni question 1 sampai 6. Okey, so far ada masalah dah untuk soalan 1 sampai 6? Apa yang awak tak faham lagi? Tak ada. Tak ada, no? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Semua memang tak ada, nah? Okey, okey, very good. So, kalau tak ada, sebab pukul 1 dah, kita tak ada sempat nak bincang soalan yang seterusnya tu, soalan nombor 7 tu. Okey, disebabkan masalah teknikal ya, saya punya surface jatuh. Okey, nak baiki tak boleh MCO, saya kena beli baru sampai, ni baru boleh buat. Okey, so untuk soalan seterusnya tu, kita bincang Rabu malam boleh awak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okey, sebab buat pengetahuan awak, setiap malam Rabu adalah peruntukan ekstra untuk chemistry. Kalau maksudnya kalau tertinggal tak sempat buat, kita buat waktu tu lah. Sebab tadi antara jawapan-jawapan survey yang saya tengok, ada yang tulis banyakkan Google Meet sebab pembelajaran kendiri tak berapa nak okey kan. Macam saya, tapi jenis saya nak bagi awak faham ya, saya memang jenis akan bagi dulu video untuk awak belajar kendiri dulu. So that bila kita buat Google Meet, awak at least dah ada something dalam otak awak faham. Okey, itu cara saya macam itulah dan efektif lah. Efektif sebab selalunya buat pengetahuan awak biasanya kalau kita rujuk bila akhir-akhir sekali ya, lepas keluar result, biasanya kelas-kelas saya ni alhamdulillah lah dia macam top 10. Kelas-kelas saya daripada berpuluh-puluh kelas yang ada. So kalau awak boleh follow cara saya, apa yang saya suruh buat awak semua boleh buat, insya-Allah lah awak boleh score. Boleh ya? Boleh.
Okay, alright. Okay, so kalau macam tu saya tamatkan dulu sampai sini. So nanti kita akan jumpa pada malam Rabu untuk saya settlekan soalan seterusnya ya. Okay, thank you so much. Gladys Miss. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, you're welcome. Thank you, madam. Okay, you're Thank you, madam. welcome. Okay, Thank you're you, madam. welcome. Thank you, madam. You are welcome. Okay, you're welcome. Thank you, madam. Hey, you're welcome.